Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dan sama balik kitab kita ni, kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rashad Al-Banjari. Kita bincang bab istihadah ni, istihadah ni. Lepas tu okey, yang dimaksudkan istihadah ni menurut syarak ialah darah penyakit yang keluar dari hujung urat di bawah rahim perempuan dalam waktu selain dari waktu haid yang terpanjang dan selain dari waktu nifas yang terpanjang dah. Itulah maksudnya yang takrifan. Baik darah tak dikeluar mengiringi darah haid, lepas dari haid tubik dia, ataupun tidak lah, ataupun tidak. Jadi maksud dia sini darah penyakit. Poin dia punya penyakit hujung urat bawah rahim ni. Selain dari waktu haid yang terpanjang 15 hari lah. Selain dari waktu nifas yang terpanjang 16 hari dah. Lebih daripada waktu. Baik dia tu iringi haid, lepas haid nah. Kalau tak tahu nak beza ke? Kalau kerti beza, kata kerti beza ke, lebih 15 hari tu baru kira istihadah. Kalau ada beza 7 hari pertama lain, lepas tu hari lepas 7 hari tu lain, boleh beza, baru kira istihadah lah, dah penyakit lah. Dan sebagian ulama berkata istihadah adalah darah yang bersambung dengan darah haid. Jadi ia sambung darah haid. Dan selain dari itu hanya darah penyakit bukan istihadah. Darah fasak bukan istihadah kata. Ada setengah ulama panggil itulah darah penyakit bukan istihadah. Sedangkan setengah ulama kata istihadah tu penyakit jugalah. Sama. Syekh Ibn Hajar menerangkan dalam syarah Bahadal bahawa perbezaan itu kembali kepada perbezaan nafas saja. Benda sama je. Darah penyakit, darah fasak ke, darah istihadah ke, darah penyakit sama berlaku dah. Darah hak mana tidak menyebabkan jadi kotor, inilah mungkin jadi hadas besar, kerja boleh semaya dan wajib semaya dah. Okey. Istihadah itu hadas, hadas yang berterus menerus seperti air kencing lah, seperti air kencing, wadi atau mazi yang terus menerus keluar. Dan semua itu tidak menyebabkan ia tidak boleh solat, puasa, bersenggama dan sebagainya. Dan semua itu tidak menyebabkan ia tidak boleh solat, puasa, senggama dan sebagainya kerana ia tidak diharamkan bagi perempuan yang istihadah. Dan yang keluar air kencing, wadi dan mazi yang terus meneruslah. Apa yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas? Ia tak serupa haid dan nifas tak? Jadi tak serupa haid dan nifas, maka dia kena semaya, kena puasa, kena gapo lah. Gitu dah. Perempuan yang istihadah wajib membasuh farasnya. Dia wajib basuh dan kira macam najis lagi dah. Tapi kira haid dan nifas dah. Lepas tu, kalau darahnya tidak terhenti keluar lagi, melainkan dengan menyumbat farasnya, umpamanya dengan kapas, selama tidak menimbulkan rasa sakit kerana sumbatan, gitulah. Kalau tak sakit dah, syaratnya wajib ia sumbat farasnya dengan kapas dah. Kerana darah yang terkurung tadi lah, ada setengah jadi sakit ke sumbat darah dah. Kalau tak sumbat, tak apalah.
Dan pada saat itu dia tidak wajib berpuasa, tapi kalau tidak mendatangkan rasa sakit maka wajib menyumbaknya berpuasa pula kata. Dia kata gitulah. Kata tubik darah tu yang anggap batal puasa lagi ni, mengikut mazhab kita lah dah. Kalau tubik lagi darah, dia kira batal puasa pula dah. Tapi kita kira tak lah dah. Ambil pendapat kata tak lah. Tak batal puasa walaupun tubik. Walaupun dia tak sumbat kau. Tapi gini lah, pakai pampers biasa kira macam sumbat dah lah. Jangan menyukarkan lah. Nah. Dan kalau dengan sumbat namun kerana darahnya banyak tetap mengalir, tidak dapat ditahan atau dikurangi, melainkan dengan memakai cawat, maka wajib baginya bercawat dengan cara yang lumrah selama tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, dah. Kalau dia tak tahan lah, pakai cawat, dia kata. Cawat ni macam ni, pakai modah lah ni, pakai modah. Dah. Jadi macam modah lah dah. Kita kira pakai gitu. Pakai modah boleh dah. Dan kalau timbul rasa sakit kerana disumbat atau kerana memakai cawat, maka tidak wajib menyumbaknya dan juga tidak wajib memakainya melepaskan sumbatan pada siang hari. Tak sakit lah kira. Pakai modah tu tak sakit dah. Kira gitulah dah. Kira mudah-mudah, jangan ambil suka-suka lah. Sekat tu lah. Pakai modah tu kira macam cawat dah lah. Ikat dah. Okey. Dan jikalau darah keluar lagi sudah disumbat dan sudah memakai cawat dia dah, sudah memakai modah ke apa dah, dengan tidak sengaja dah, tiada taksir, tiada sengaja dah, dan tidak kerana ceroboh dalam menyumbat dah. Tidak cuai lah kita kata dah. Dan memasang cawat tidaklah mengapa dah. Jadi pakai modah ke apa, keluar tepi lebih lagi sikit pun tak apalah. Dan wajib atasnya sudah memasang cawat tu tak, pakai modah ke apa spanduk cawat tu, mengambil air wuduk atau bertayamum. Dan wajib membasuh faraj, menyumbat dan memasang cawat, berwuduk dan bertayamum pada setiap kali mengerjakan yang fardu di dalam waktunya, sekalipun cawatnya tidak bergeser dari tempatnya, tidak ditemukan darah pada cawat itu dah. Tak jumpa, tak ada darah. Tepi ni dah, tengah tu biasa dah ada darah dah. Tepi tak ada darah pun, dia kata boleh tu lah. Boleh ambil wuduk, boleh semaya dah. Dia basuh dulu. Lepas tu pakai modah dia. Lepas tu semaya dah. Gitulah. Lepas tu dia kata kena buat setiap kali semaya fardu lah. Kalau tak temu darah pada cawat tu pun, dia kata kena buat gitu juga. Ginilah darah tepi lah, darah tengah tu kira ada lah. Kalau tak darah, tak ada najis lah, so tak ada masalah lah. Dan dia tidak boleh melakukan semua itu sebelum masuk waktu seperti hukum bertayamum lah. Dia kena darurat dah. Lagi tak masuk waktu, tak boleh pakai cawat gitulah. Maksudnya kena buat masuk waktu barulah bersih faraj dia. Lepas tu pakai cawat, lepas tu ambil semaya, terus semaya dah. Gitulah lebih kurang. Dan wajib mengerjakan yang empat, mengerjakan empat perkara di atas dengan tertib dan segera. Dia tak boleh tangguh-tangguh. Macam orang salah selbau pun gitulah. Dia kena segera. Dia tak boleh lambat dah. Umpamanya disumbatnya sudah beristinja, dengan kemudian tak sumbat kapah ke apa dah, kemudian pakai cawat dah, sudah menyumbatnya ke, gitulah lebih kurang. Atau bertayamum sesudah memasang cawat dengan segera, tu je maksudnya.
Okey, lepas tu kerana itu tidak boleh dilambatkan dari pekerjaan yang terdahulu, dan kalau telah selesai dari berwuduk atau bertayammum adalah segera mendirikan solat kerana mengurangi hadas sependapat mungkin dia. Kena secepat mungkin lah. Tak boleh pelambat. Dia boleh segera, dia semaya, lepas dia ambil wuduk ke apa, lepas dia basuh dulu, lepas tu pakai kapas komodah, lepas tu dia ambil semaya tu, semaya lalu ya. Tapi tidaklah mengapa terlambat hanya sedikit, kerana ada sesuatu yang dikerjakan dalam menyempurnakan solat, umpamanya menutup aurat, berijtihad dalam menentukan arah kiblat, menanti menjawab azan dan iqamah. Tapi kalau terlambat kerana sesuatu yang tidak ada hubungan dengan solat, maka batallah wuduknya dan wajib atasnya mengulangi kembali semua tu dah. Gitu dah. Jadi kalau benda tu kerana maslahat dah, seperti tutup aurat ke, hadap kiblat ke, ataupun menanti jemaah, tunggu sembahyang jemaah, ataupun jawab orang azan dan iqamah, tengah bel iqamah tunggu sebentar dah, barang dan sebagainya. Nak suruh tu nak suruh sempurna lah. Tak apa dah, tak apa je lambat tu kerana maslahat semaya dah. Tapi kalau bukan kerana maslahat semaya, kepentingan semaya seperti makan tu, lepas ambil air semaya sudah, makan sudah sepinggir, batal lah wuduknya, maka wajib atasnya mengulangi semula lah. Semula daripada awal dah. Kalau darah istiadah berhenti sesudah mengambil wuduk, darah istiadah tu berhenti sebelum mengambil wuduk dah. Kalau tahulah. Ataupun pertengahan wuduk, wajib atasnya membasuh semula baginda farasnya, dan mengambil wuduk atau tayamum kerana diperkirakan telah sembuh dari istihadahnya, penyakit darah untuk berhenti ni, dan asal dilaksanakannya bahawa ia tidak kembali keluar darah. Dia yang anggap tak keluar darah lah. Dia ambil wuduk macam biasa, ia kena suci semula kalau dia yakin lah dah. Kalau tak yakin, teruslah, teruskan macam biasa dah. Maksudnya cuci, pakai modah, tu ambil semaya, tu semaya dah. Gitulah. Tapi kalau dia yakin habis dah ni darah ni, yakin habis darah, kena cuci, tak payah pakai modah, tu ambil semaya, basuh mengambil semaya semula. Kena mandi wajib ke apalah. Kalau dia darah hit, kalau bukan darah hit kat, tu ambil semaya lah, dah basuh. Tak payah pakai modah lah. Kalau yakin berhenti dah, tu ambil semaya, tu semaya, gitulah dah. Kerana asal dia tak ada darah, gitulah keadaannya. Dan juga wajib mengulangi solat yang dikerjakannya dengan taharah yang sebelum itu, kerana ternyata darahnya batal, kecuali kalau keluar darah kembali pada waktu yang sekira-kira tidak sempat lagi mengerjakan taharah. Dan solat pada waktu darahnya berhenti keluar balik menjadi kebiasaan kembali keluar, dan tidak atau diduga keras akan kembali menurut kebiasaannya atau menurut keterangan orang yang dipercayai, sebelum dapat mengekalkan taharah solat. Gitu dia kata. Jadi kalau dia boleh kira waktu tertentu ni bertidarah, contohnya pukul 2, pukul 3, pukul 4 tu memang biasanya berhenti dah. Dan biasa berhenti, jadi dia kena qada lah, dia kena cuci semula, semaya waktu pukul 3 hingga pukul 4 tu lah. Pasal waktu tu berhenti. Tapi kalau benda ni tak nak kira, dia payah istihadah dia. Dia keluar dan tak tentu, basuh masa tu gak, boleh semaya dah, tak payah qada lah dah. Ni kira payah dah. Ni wajib dia ambil semaya wuduk semula, kekal wuduknya semaya waktu tu. Waktu hak dia tahu masa tu berhenti darah. Dan ia tidak wajib mengambil wuduk kerana wuduk yang terdahulu masih sah, dan ia dapat bersolat dengan wuduk
kecuali jika masanya panjang, ia menjadi kebiasaan sehingga dalam masa itu ia dapat mengerjakan taharah. Dan solat maka batal wuduknya, dan solat telah dikerjakan dengan wuduk itu. Cerita gitulah, masa suci atau tidak masa suci. Kira darah keluar tu kira kotor juga, najis. Dan tak boleh sembahyang dengan najis lah, gitu tak. Tapi kita kira usaha sedara. Masalah ni tak boleh nak kontrol, tak tahu. Kalau tahu tu mudah lah. Pukul 3 ke 4 berhenti, boleh lah sembahyang gitu. Waktu tu lah sembahyang sepatutnya. Kalau sembahyang sebelum tu kena qada je kata dah. Tapi bagi tak tahu ni kak, usaha sedar payah lah, tak kira waktu ke apa. Tak usah duk usul bisa lebih-lebih lah, lebih kurang lah. Jadi kira kak, kalau tahu memang lah kita. Kalau tak tahu kak, kira macam tak adalah. Kira tak tahu bila-bila, kira macam istihazah macam biasa, pakai model kak sembahyang lah. Okey, habis tu. Lepas tu ada pun orang yang selalu keluar air kencing, wadi dan mazi disamakan dengan perempuan yang istihadah. Diperlakukan seperti hukum perempuan yang istihadah pada segala perintah yang tersebut serupa belakang. Cuma dia kata orang yang selalu air kecil tidak diperbolehkan menggantung tabung pada zakarnya agar titik air kecilnya jatuh ke dalam tabung tersebut kerana dianggap menanggung najis yang bukan pada tempat najis, dan tidak pula kerana darurat, maka solatnya dianggap tidak sah. Ni gitulah. Kalau dia kecil tak berhenti, dia pun buat tabung, tak boleh nak kira benar dah. Kalau tiada darurat, syarat itu ada darurat. Kalau darurat ni payah ni. Jadi payah nak kontrol ke apa. Kena buat nak gana dah sekali sepeta buat. Tapi kaedah dia, kalau dia kaedah dia kena balut lah. Dia macam pakai model juga lah, tapi wajah tu payah sikit lah. Dia kena ikat lah batai dia tu dah. Tak boleh keluar tu sekat situ dah. Dia kira lekat situ tak apa lah. Tubik kena situ dah. Tu asal je lah. Tapi kalau orang sakit, apa panggil penyakit prostat dah, dia tak tubik air kecing. Bukan tubik sama, dia tak tubik sebenarnya. Tapi nak suruh tubik tu, dia cocok dengan kau tu, tubik jadi tubik sama pula dah. Jadi dia kena ada tabung dah. Jadi tabung ni jika darurat lah. Dia bukan tak tubik sama, dia tak tubik sama tu kena cocok kau tu, dia tubik sama. Jadi ada tabung dia dah. Macam di sepeta-sepeta tu. Kita ambil dah pendapat ini, maafkan lah, tak boleh lah nak guna dah. Pasal benda tu darurat dah, sakit. Orang ni pula kecing tak berhenti dah. Lain sikit lah isunya. Lain sikit. Okey. Kalau air kencing keluar terus menerus, tidak akan berhenti kecuali dengan duduk. Maka wajib ia bersolat dengan duduk. Pelik lah. Biasanya duduk lagi kuat tu, tubik kecing lah. Jadi duduk lebih kuat, tubik kecing lah. Dia kata kalau berhenti duduk lah. Dia kena duduk lah. Semaya boleh duduk lah. Ini detail sangat lah. Orang yang selalu keluar air mani wajib mandi pada setiap kali mendirikan fardu nah. Ini penyakit pelik jugalah. Lada dah. Dan orang yang luka sentiasa keluar darahnya atau nananya seperti hukum perempuan yang istihadah juga. Wajib membasuh darah dan wajib membalut pada setiap kali melaksanakannya fardu, namun hukum yang lainnya tidak diberlakukan. Jadi orang yang luka dah. Orang luka sentiasa keluar darah. Nanah kalau darah keluar ni, dia kata seperti hukum istihadah. Dia kata wajib basuh darah dan wajib balut pada setiap kali melaksanakan fardu. Dan hukum yang lain ini tidaklah diberlakukan. Tapi dia tidaklah mesti wajib segera dah. Segera ambil semaya, segera wuduk, segera semaya, tidaklah. Dia kata balut lah setiap kali tu. Tapi gitulah, kita kira sahabat dulu ramai pergi dah. Sahabat pergi balut dengan hak tu, dia tukar sama. Pembalut dia tiap sekali, setiap kali ambil, setiap kali semaya, sahabat tukar pun pembalut dia. Nak semaya lain tukar pembalut. Benda menyusahkan. Kalau doktor balut pakai hak tu lah. Tak payah kata balut tu. Kira apa, nak buka semula, nak semaya dah. Tak perlu siapa satu.
Kecuali itu benda yang mudah lah kita kata dah. Kalau benda yang tidak suka, balut tu tidak kos tinggi pula dah. Balut pun mudah ataupun tepek sikit dah. Macam handiplah ke apa dah. Tu boleh lah kita kata buai. Semaya mata, tepek pula dah. Boleh lah tu dah. Tapi kalau benda tu suka, kita tak salah. Menyusahkan. Kalau tubik darah sikit-sikit tu, dimaafkan. Gitu dah. Kira-kira sahabat ni lagi banyak darah yang keluar dah. Tapi sahabat tak cara pun dah. Tak cara, tidaklah suka sangat dah. Jangan menyukakan jadi tanatuk dah. Menyusahkan dalam agama, dia akan memberatkanlah sekali kita akan tinggal agama dah. Okay, habis itu kita pergi pada seterusnya hukum mustahadah dan lain-lainnya. Pasal pada menyatakan segala hukum mustahadah dan segala bahagiannya dah. Apabila seorang melihat perempuan yang berusia 9 tahun ataupun lebih daripada 9 tahun, melihat darah keluar yang jumlah waktunya sehari semalam ataupun lebih dari sehari semalam, dan tidak melampaui 15 hari, tak lebih daripada 15 hari dah. Dan waktu yang tertinggal baginya adalah waktu suci, sekalipun darah yang keluar terputus-putus. Semua itu termasuk darah haid lagi. Baik perempuan itu baru pertama kali datang haid atau sudah biasa datang haid, baik sesuai dengan kebiasaan haidnya atau tidak sesuai dengan kebiasaan haidnya, baik darah itu semuanya sama warnanya, umpamanya semuanya warna hitam dan merah atau kuning, atau warnanya berbeza setiap kali keluar darah haidnya, umpamanya warna hitam 5 hari, kemudian keluar lagi darah berwarna merah 5 hari, maka ditetapkan darah yang hitam dari yang merah itu semuanya adalah darah haid, dengan syarat bahawa terberhenti apabila sudah sampai 15 hari atau sebelum 15 hari lah. Jadi dia kira haid berlaku dah. Walaupun ada seleh sehari, seleh tak ada tubik darah, lepas tu tubik darah, semua tu dikira haid lagi. Walaupun sehari tu tak tubik darah langsung dah. Pakai modis tak darah langsung. Hari ke-5 tak tubik. Hari ke-6 tubik pula. Dia kira darah haid lagi. 5 tu masa dalam haid lah. Ya. Tak kira dia adat dia ke, tak kira adat ke, selagi dalam keadaan haid biasa. Tak kira sama ada mufakat serupa dengan darah kebiasaan dia 7 hari contoh. 7 hari tu. Ataupun minggu tu tak boleh tu pelik. Lebih daripada 7 hari ke 6 hari. Tapi keluar lagi darah. Nah. Tak kira warna merah ke warna kuning sekalipun. Sifat dia ataupun darah hitam selagi contohnya darah hitam 5 hari, kemudian darah merah pula. Dan kira semua tu darah haid. Dengan syarat jika putus darahnya tak kala genap 15 hari dah. Putus darah haidnya cukup 15 hari, selagi dalam 15 hari tu itu dikira darah haid dah. Dan kalau tidak berhenti darah sudah 15 hari, maka darah haidnya adalah darah hitam yang 5 hari tadi. Itu saja, dan darah merah itu adalah darah istihadah yang akan terang kemudian. Contohnya kata 5 hari darah hitam. Lepas tu 5 hari lepas tu darah merah. Lepas 5 hari lepas tu darah kuning. Jadi selagi 15 hari tu, kalau berhenti sebelum 15 hari, dia kira semua darah haid. Tapi kalau lepas 15 hari, barulah dia kira 5 hari pertama tu sajalah darah haid ni. Lain itu darah istihadah, lebih kurang gitu dah. Ataupun yang kira hak biasa, hak mudah dia kira kebiasaan. Kayak gitulah dah. Dia kira sudah 15 hari, maka darah haidnya adalah darah hitam 5 hari itu saja, dan yang merah itu adalah darah istihadah. Dia kira darah istihadah lepas tu lah.
Tapi hak penting sekali, paling penting ialah kebiasaan dia. Kebiasaan. Bukti hak ni juga lah. Kebiasaan. Ya, kalau kebiasaan ni hari 7 hari, ni hari 7 hari lah. Kalau ni 7 hari, tiba-tiba lebih daripada ni 7 hari, sampai 15 hari maksimum dia. Dan sampai sebelum sampai 15 hari, kalau berhenti juga, kira semua tu darah haid. Kalau lebih daripada 15 hari, baru bincang lah. Baru bincang mana darah istihadah. Dia kata kira kiranya sama ada lepas 16 hari tu baru istihadah ataupun kira beza darah. Dia kata darah merah, darah hitam tu. Dia kira lebih utama kebiasaan. Kalau dia 7 hari, lebih 5 hari, 7 hari itulah. 7 hari itulah kira darah haid. Walaupun darah merah ada dah. Dia tengok kaedah lah. Berdasarkan yang penting yakin. Kalau kita lah ni ada kaedah. Jadi kena pasti melalui perubatan. Maka perubatan itu lebih utama daripada perbincangan ulama detail secara ni. Kerana ni sebenarnya darah haid ni darah daripada rahim. Tak jadi anak dah. Itu pengajian sains dia dah. Apabila darah istihadah ni mungkin keluar daripada tempat-tempat lain bukan daripada rahim. Maka itu darah istihadah. Kalau boleh dicek, dikenal pasti oleh doktor, maka itu mesti dipakai. Melebihi daripada kaedah darah warna merah, warna hitam, warna kuning ke apa. Tak boleh pakai belakang tu apabila dikenal pasti oleh pakar perubatan bahagian dia boleh cek dah. Kena faham gitulah. Dia cek darah ni tu ambil ke tepi ke lain dah, bukan kawasan rahim. Bukan darah haid lah. Maka tak kira warna apa pun dah. Itu lebih utama lah kalau boleh cek dah. Adapun kalau masih ada hari yang tertinggal itu suci, umpamanya dilihatnya 3 hari dari darah, kemudian dilihatnya 12 hari bersih, tidak keluar darah. Kemudian 3 hari darah keluar dan seterusnya berhenti. Maka darah yang keluar 3 hari pertama itulah darah haid. Dan darah 3 hari berikutnya adalah darah rosak, darah fasik ataupun darah istihadah lah. Dan 12 hari yang tidak keluar darah itulah dikira hari suci ni. Dan kalau darah itu berhenti dan terus keluar, maka dilihat. Kalau perempuan itu baru untuk pertama kali haid, maka waktu haidnya hanyalah sehari semalam saja. Dan kalau sudah pernah haid, maka ditetapkan waktu haidnya sesuai dengan kebiasaannya, dan ini akan terang kemudian. Dan kalau perempuan yang sudah pernah haid melihat darah keluar 5 hari pada awal bulan, seperti biasanya, kemudian darah itu berhenti keluar selama 14 hari. Lama tu. Sehari keluar, lepas tu 5 hari keluar. Lepas tu berhenti. Keluar 14 hari. Kemudian kembali keluar darah terus. Maka sehari semalam dan awal darah yang kembali keluar ditetapkan suci seperti yang 14 hari dahulunya, dan 5 hari yang kemudiannya ditetapkan haid, dan seterusnya ditetapkan perputarannya 20 hari. Ni kalau ni kalau dia jadi rotate 20 hari dah. Ni pelik lah. Biasanya bukan 13 hari juga, 28 hari dah. Kalau kita belajar bab darah istihadah ni, perbincangannya 20 hari dah. 28 hari biasanya. Bukannya 13 hari dah. Ataupun 28 29 lebih kurang lah. Tapi kaedah yang biasa tu situlah. Rotik dia lah. Rotik dia itu. Tapi berbicara kita fiqh 13 hari lah. 13 hari. Tapi kalau ada rotik dia 20 hari, bukan 28 hari. Dan boleh dicam dengan kaedah tu 5 hari pertama tu dah haid. Lepas tu hak lain tu 14 hari tu keluar sementara sehari tu. Sehari semalam keluar lepas 14 hari dah. Maka lepas 14 hari tu
lebih dah. Kira-kira bukan darah haid. Hak 5 hari pertama darah haid dah. 15 campur 14 campur 1 dia 20 hari. Jadi rotik haid dia 20 ke 28 hari bukan 13 hari. 20 hari. Jaga berlakulah. Maka ini dikira darah haidnya hanya 5 hari dah. Ni peliklah. Kalau perempuan melihat darah keluar pada masa yang kemungkinan haid, wajib atasnya meninggalkan salat, puasa dan lainnya dari yang diharamkan kerana haid lah. Jadi kena tinggal lah. Kemudian kalau darah itu terputus genap sehari semalam, maka darah itu lain darah haid. Wajib atasnya mengqada solat dan puasa yang tinggalkannya pada waktu itu. Cukup sehari semalam dah. Tapi dia darah haid lebih bukan darah haid lah, darah penyakit lah, lebih daripada sehari semalam, maka kena qada lah. Puas semaya gapo dah. Ini bukan darah haid lah. Wajib atasnya qada semaya dan puasanya yang tinggalkannya pada masa hari itulah. So, kalau darah itu terhenti sudah sehari semalam atau lebih daripada semalam, nyatalah darah itu adalah darah haid. Nyatalah darah haid. Dan alamatnya itulah dua, kena tak payah maya lah. Begini lah darah tu. Kalau lama sangat dah. Kalau berti tu, berti sudah sehari semalam, gini lah. Darah terputus segenap sehari semalam dah. Lepas tu dia mai haid pula dah. Mai haid pula. Maka dia kira kalau ni biasanya kita kira lebih daripada 7 hari lah. Biasanya 7 hari ni haid lah, berhenti setara mana pun dah. 3 hari berhenti macam darah haid dah. Lepas tu hari keempat tu mai pula 5 ni. Jadi benda kira walaupun sehari macam berhenti kira 2 haid lagi. Pasal dia golik dia dalam musim dia lagi dah. Tapi hak timbulnya lebih daripada 7 hari biasanya. Memang becek ni lah. Lepas 7 hari berhenti sehari semalam dah. Lepas tu mari haid. Mari darah. Okey, mari haid, mari darah sehari ke 2 hari. Lepas tu berhenti dah. Itu ada becek ni nak. Kalau lebih sehari semalam, ni kira hak hari hak mari darah lepas tu kira bukan darah haid lah. Darah penyakit dia. Tapi kalau mari tu darah terhenti sudah sehari semalam dah. Darah termai pula lebih sehari semalam, lebih nyata gini lah. Kalau dia mari, dia lebih dari 7 hari, hak biasa daripada kebiasaan dah. Dia mari haid lebih daripada sehari semalam, lebih daripada dia berhenti tu lebih sehari semalam dah. Lepas tu genap sehari semalam. Lepas tu baru termari, tapi mari tu sebentar dah. Kalau mari sebentar, dia kena qada lah semaya waktu tu kerana dia tidak kira haid. Dia kira darah istihad. Tapi kalau dia mari lebih daripada sehari semalam atau lebih, nyatalah darah itu adalah darah haid lagi dah. Dia berhenti sebentar sehari, termari tu banyak hari pula, maka dia kira darah haid lagi dah. Semenjak detik terhenti darah haid dan tandanya jika dimasukkan kapas ke dalam farasnya atau dan keluarnya apabila kapas itu tetap putih bersih, wajiblah ia mandi untuk mengerjakan ibadah seperti solat, puasa dan lainnya. Cek dengan kapas lah. Kemudian kalau darah keluar juga sebelum genap 15 hari, lepas tu keluar lagi ni, wajib pula ia meninggalkan solat, puasa dan lainnya. Gitulah. Dia cek dengan kapas. Lepas tu dia berhenti darah, pergi semaya. Tapi kalau lah lepas tu dia cek pula, lepas tu dalam masa tak cukup 15 hari lagi, mari pula darah, wajib dah tinggal semaya dan puasa dah dan sebagainya lah. Dia kira mari tu darah haid lah. Dan kalau darah itu terhenti, wajib lagi ia mengerjakan ibadah yang disebutkan di atas. Tapi kalau dia berhenti, dia pun cek dengan kapas.
mandi, semayang mulalah, gitulah dah. Hingga lalu 15 hari, maka ketika itu kalau sampai 15 hari, hingga 15 hari. Pada saat itu dikembalikanlah perawi itu kepada adat kebiasaannya, ia sudah pernah haid. Atau tetapkan haidnya sehari semalam jika pertama kali haid. Jika darah itu tidak melebihi 15 hari, itu ya syaratnya. Nyatalah bahawa tiap waktu darah juga adalah masa haid. Maka pada bulan kedua dan yang ketiga dan seterusnya tetapkan waktu haid dan sucinya seperti pada bulan pertama. Nah, ikut bulan pertama, iaitu ikut kaedah ghalib biasalah. Okeylah, kat itulah saja perbincangan kita. Payah sikitlah sebab dari haid ni. Pening sikitlah. Pertama, orang tak biasalah, lelaki tak biasa. Dan sekat itulah perbincangan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.